ialah selepas hijrah Nabi SAW bersama para sahabat ke Madinah, baginda telah memulakan solat jemaah dan telah beristiqamah dalam melakukan solat jemaah. Maksudnya selepas baginda dah dapat perintah untuk berhijrah ke Madinah, di situ baginda berdakwah secara terang-terangan dan mengarahkan para sahabat untuk solat berjemaah. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu telah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengambil wuduk untuk solat, kemudian dia melakukan wuduk dengan sempurna, kemudian dia berjalan untuk bersolat dan dituliskan kebaikan untuknya. Kemudian dia bersolat bersama manusia ataupun bersama jemaah ataupun di masjid, maka Allah telah mengampunkan segala dosa-dosa. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Baik, takrif solatu jamaah. Takrif solat jamaah. Makna jamaah min haisu al-lughah jama'at atau kasiratun. Takrif solat berjemaah pada bahasa adalah berkumpulan atau beramai-ramai. Solatu jama'atun fi haisu istilahan tu'adi solati jama'iyatun atau kasiratun tatakun min imam wa makmum. Solat berjemaah pada istilah adalah solat yang dilakukan secara beramai-ramai ataupun berkumpulan, terdiri daripada imam dan makmum. Hukum fardu kifayah. Hukum solat berjemaah adalah fardu kifayah. Antara solat yang biasa ditunaikan secara berjemaah, solatul fardu khamis, subhi, maghribi, asri, zuhri, isya'i. Solatul idi, solatul istiqa, solatul tarawih, solatul witir. Lakin binasibatin di solati jamaah yajibu an yatamu zalika fi jamaah. Solat 5 waktu seperti solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Solat hari raya seperti solat hari raya Aidilfitri, Aidiladha. Solat sunat istiqa, solat sunat tarawih, solat sunat witir. Dan bagi solat Jumaat, ia wajib ditunaikan secara berjemaah. Hadis berkenaan darjat apabila kita solat berjemaah. Maksudnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, solat berjemaah lebih afdal daripada solat bersendirian dengan 27 darajat. Sekian, itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Baiklah, pada kali ini saya akan menceritakan sedikit perbezaan solat sendiri dengan solat jemaah. Ada 3. Yang pertama, niat solat. Dan kedua, ganjaran ataupun pahala. Dan yang ketiga adalah rakaat. Okey. Yang pertama adalah niat solat. Maksudnya di sini, niat solat sendiri tidak sama dengan niat solat jemaah. Yang kedua, ganjaran pahala. Sawab. Maksudnya ganjaran pahala solat sendiri ini tidak sama dengan ganjaran solat yang jemaah. Solat jemaah ni ganjaran pahala dia 27 kali ganda dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, manakala mendapat keberkatan yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir adalah rakaatan. Maksudnya di sini bukan bilangan rakaat. Contohnya, maksudnya di sini bukan bilangan rakaat maghrib tu 3 menjadi 4, bukan. Maksudnya kat sini apabila kita akan solat sendiri, kita akan tidak mengalami sebarang masbuk. Tapi kalau solat jemaah, kita akan mengalami masbuk ataupun ketinggalan rakaat, sebab kita ketinggalan rakaat lah. Jadi kemungkinan mungkin kita ketinggalan rakaat sama ada 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat. Jadi itu sahaja perbezaan dia. Sekian, itu sahaja daripada saya. Cara pelaksanaan solat berjemaah. Kaifiyatun ada'un as-salatul jamaah tanqasimu ila 4 aqsam. Yang pertama, kita hendaklah membaca niat, yang mana niat membaca di dalam solat berjemaah dapat dibahagikan kepada 2 jenis bacaan, iaitu bacaan niat
bacaannya sebagai imam dan niat membaca sebagai makmum. Bacaan niat ni juga bergantung pada doa yang akan dilakukan pada waktu itu. Sebagai contohnya, apabila tiba waktu solat fardu zuhur, maka inilah cara membaca niat antara imam dan makmum. Niat bacaan imam ialah usolli fardu zuhri arba'a raka'atin mustaqbalal kiblatan adaan imaman lillahi ta'ala. Sahaja aku berniat solat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat menjadi imam kerana Allah Ta'ala. Amma manakala an-niyatu qiraatul makmum usolli fardu zuhri arba'a raka'atin mustaqbalal kiblatan adaan makmuman lillahi ta'ala. Mafhumnya, sahaja aku berniat solat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum kerana Allah Ta'ala. Maksudnya yang kedua ini ialah makmum hendaklah berdiri di belakang imam. Seperti kita tahu, kedudukan ini jelas dalam susunan solat berjemaah dalam agama Islam yang sebenar, di mana tidak ada seorang pun yang kedudukannya sama dengan imam ataupun mendahuluinya ketika solat berjemaah. Sekiranya ruangan itu penuh, kedudukan makmum itu mungkin dekat dengan imam ataupun tumit makmum itu sekurang-kurangnya tidak mendahului tumit imam. Hal ni boleh dikatakan sah di dalam solat berjemaah. Namun, jika makmum itu berada dalam kedudukan yang selari ataupun sama dengan imam ataupun dia mendahuluinya, maka solat itu boleh dikatakan tidak sah. Tiga ini ialah kita hendaklah mengikuti dan mengetahui pergerakan imam. Seperti yang kita ketahui bahawa imam adalah seorang yang memimpin ketika solat berjemaah, di mana seluruh jemaah hendaklah mengikuti pergerakan imam ketika kita melakukan solat. Sebagai contoh, bila mana imam melakukan rukuk, makmum hendaklah mengikuti imam itu rukuk, sujud dan juga seterusnya. Oleh itu, makmum mestilah mengikuti pergerakan imam dan membaca doa dalam setiap gerakan tanpa menghadap ke arah imam itu. Di samping makmum yang berada di barisan belakang juga haruslah mengikuti pergerakan barisan hadapannya. Maksudnya yang terakhir ni ialah imam dan makmum hendaklah berada di satu masjid yang sama. Seperti yang kita ketahui bahawa jarak antara imam dan makmum tidak boleh terlalu jauh dan mesti berada di masjid yang sama, walaupun makmum itu berada di luar masjid. Sebagai contoh, solat di luar masjid yang disebabkan makmumnya yang begitu ramai, dan dalam keadaan ini ia dianggap sah selagi masih di dalam masjid yang sama dan makmum itu dapat mengetahui pergerakan imam. Itu sahaja kepada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Fardu kifayah. Menurut An-Nawawi dan beberapa tokoh ulama lain dalam mazhab Syafi'i menegaskan bahawa solat berjemaah hukumnya adalah fardu kifayah. Pengertian fardu kifayah di sini bermaksud setiap kewajipan yang mesti dilaksanakan oleh mukallaf tertentu dan dengan pelaksanaan mereka itu maka terlepaslah kefarduan tersebut itu kepada yang lain seperti jihad dan solat jenazah. Adapun solat fardu secara berjemaah ini wajib dilaksanakan di tempat-tempat yang boleh menampakkan syiar jamaah dan Islam seperti masjid, musolah atau madrasah. Tetapi jika semua bersepakat melaksanakan solat jemaah di rumah masing-masing yang sama sekali tidak menampakkan syiar Islam, maka tidak gugurlah kewajipan solat berjemaah tersebut yang merupakan fardu kifayah ke atas mereka. Asalnya Salatu khilal kharbi, surah An-Nisa ayat 102. Solat ketika peperangan.
Pendapat inilah yang masyhur dan mutamat serta menjadi pegangan sebahagian besar para ulama dalam mazhab Syafi'i berdasarkan dalil berikut yang bermaksud, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan solat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri solat bersertamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang solat bersertamu sujud telah menyempurnakan serakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersolat, lalu bersolatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dalam sekaligus, dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat sesuatu kesusahan kerana hujan atau kerana kamu sedang sakit. Dan siap-siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan pada orang-orang kafir itu. Surah Nisa ayat 102. Ayat ini bertujuan untuk memberi kaedah bagaimana solat dalam keadaan peperangan dan dalam keadaan yang tidak aman seperti sakit atau sebagainya, dan ianya bukanlah menjadi dalil kepada kewajiban fardu ain bagi solat jemaah. Sekiranya ayat datang bertujuan untuk kaedah solat dalam keadaan peperangan, maka akan ada rukhsah untuk meninggalkan jemaah bagi berjaga-jaga dari serangan musuh seperti mana dalam situasi keuzuran yang disebutkan di akhir ayat tadi. Hukum-hukum pelaksanaan solat berjemaah. Hukum solat berjemaah terbagi kepada 3, iaitu yang pertama fardu kifayah, yang kedua fardu ain, dan yang ketiga sunat muakkad. Yang pertama, fardu kifayah sudah diterangkan oleh saudara Amy Muhammad Aiman. Awalan, hukmu fardu ain, segala sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh setiap individu. Solat berseorangan hukumnya harus dan sah, tetapi dia tetap tidak berdosa kerana tidak solat berjemaah. Solat berjemaah hukumnya fardu ain, tetapi ia bukanlah syarat sah solat. Pelaksanaan yang telah dilakukan oleh sebilangan golongan atau kaum tidak akan menggugurkan kewajibannya ke atas sebahagian yang lain, seperti iman. Cuma sunnah muakkadah. Ini adalah sunat-sunat yang disentiasa dilakukan oleh Rasulullah SAW secara berterusan. Ianya merupakan perkara-perkara yang digalakkan serta makruh sekiranya ditinggalkan. Baik. Konsep mufaddalah tidak akan berlaku sekiranya salah satu perkara yang dibandingkan itu adalah tidak sahih atau berdosa. Oleh itu, solat berjemaah hukum sebetulnya adalah sunat muakkad. Ini kerana sekiranya solat berjemaah itu hukumnya sunat, nescaya Rasulullah SAW tidak memberi amaran kepada orang yang meninggalkan dengan ancaman untuk dibakar rumah-rumah mereka. Sekian itu sahaja daripada saya. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan berkaitan dengan hikmah solat jemaah. Okay, kat sini saya menerangkan 5 hikmah solat berjemaah. Okay. Yang pertama, makafatul mazduyah. Maksudnya kat sini ganjaran pahala dilipat gandakan. Seperti yang mana yang kita tahu bahawa orang yang sering melakukan solat jemaah ni akan dilipatkan ganda pahalanya sebanyak 27 kali ganda berbandingkan dengan orang yang solat bersendirian. Okay, itu yang pertama. Yang kedua ialah Allah akan menjauhkan orang yang sering hikmah kedua ialah Allah akan menjauhkan dirinya daripada neraka dan jauhkan dirinya daripada tergolong daripada golongan munafik. Okay, ini yang disebutkan di dalam hadis yang mana ia menyebut orang yang melakukan solat berjemaah daripada awal takbir sehingga akhir solat selama 40 hari, maka Allah akan jauhkannya daripada neraka dan Allah akan jauhkannya daripada daripada golongan munafik. Jadi ini terbukti bahawa salah satu hikmah solat jemaah adalah Allah akan jauhkan kita daripada neraka dan Allah akan jauhkan kita daripada tergolongnya daripada golongan munafik. Ini nak katakan kat sini juga bahawa salah satu cara kita nak jauh daripada neraka adalah dengan menjaga solat berjemaah. Okey. Yang ketiga, al-husulu ala hifzallah subhanahu wa ta'ala yaumul qiyamah. Okey, yang maksud dekat sini Allah akan melindungi ataupun Allah akan naungi orang yang solat berjemaah ni, orang yang sering melakukan jemaah ni, Allah akan naunginya pada hari kiamat. Okay, ini yang disebutkan dalam hadis yang menyatakan 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, iaitu salah satunya
hati pemuda yang terikat dengan masjid. Okay, ini nak menunjukkan bahawa memberi pengajaran kita pada kita bahawa kita kena melatih diri untuk pergi solat berjemaah dan untuk melakukan solat berjemaah dari usia muda lagi. Latih diri kita, rajinkan diri kita untuk pergi solat berjemaah atau melakukan solat berjemaah pada usia muda. Jangan tunggu kita berumur dah tua, baru dah berusia kan, dan baru kita terbuka hati nak pergi ke masjid. Itu pun kira bersyukur kerana Allah masih bukakan hati kita untuk pergi solat berjemaah. Okay. Untuk yang keempat pula, khataya ghafrallah. Maksudnya dekat sini Allah hikmah, antara satu hikmah solat berjemaah ini adalah Allah akan ampunkan dosanya. Okay. Dalam hadis menyebutkan sabda Rasulullah SAW, sesiapa yang berwuduk untuk mengerjakan solat fardu, lalu dia berwuduk dengan sempurna, kemudian dia pergi ke masjid untuk solat fardu, kemudian dia pun bersolat berserta dengan orang ramai ataupun berjemaah atau dalam masjid, maka Allah akan mengampunkan untuknya dosa-dosanya. Okay. Daripada hadis ini terbukti bahawa orang yang sering Allah yang menjaga solat berjemaah ni, Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Tapi kita kena ingat Allah akan ampunkan dosa kita ni dosa yang kecil. Kalau yang dosa besar tu, kalau cara untuk Allah ampunkan dosanya adalah dengan bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Okay. Untuk yang kelima, iaitu yang terakhir, Allah yang bernur jannah. Maksudnya kat sini Allah akan menjaminkan syurga. Jadi salah satu hikmah orang yang menjaga salah satu hikmah solat berjemaah ni adalah Allah akan menjaminkan syurga kepadanya. Okay, ini yang disebutkan dalam hadis, iaitu hadis itu menyebut 3 golongan yang akan dijamin oleh Allah, iaitu salah satunya orang yang pergi ke masjid lalu Allah mematikannya, Allah akan menjaminkannya syurga. Maksudnya daripada hadis ini terbukti bahawa orang yang sering melakukan solat Allah, orang yang rajin melakukan solat jemaah akan dijaminkan syurga. Okay, sebelum ni hikmah sebelum ni Allah jauhkan kita, orang yang solat berjemaah ni Allah akan jauhkannya daripada neraka. Ini Allah janji pula, Allah akan jamin pula masuk ke dalam syurga Allah. Jadi nak kata betapa besarnya besarnya hikmah solat berjemaah. Jadi mari-mari sama-sama kita muhasabah diri kita untuk sering melakukan solat berjemaah. Sa'uqaddimu lakum an al-khulasah an mutatallibat salatul jamaah. Kami telah menerima tajuk pembentangan iaitu tuntutan solat berjemaah. Kemudian yang kedua, pembentangan ini adalah bertujuan untuk menerangkan takrif secara menyeluruh tentang pemahaman tentang tuntutan solat berjemaah. Okay. Yang ketiga ialah pembentangan ini adalah untuk menjelaskan kepada pembaca, kepada kita tentang sejarah pensyariatan solat berjemaah pada zaman Rasulullah. Yang keempat ialah pembentangan ini berfokus kepada cara pelaksanaan solat berjemaah, hukum yang terdapat dalam solat berjemaah dan hikmah daripada pelaksanaan solat berjemaah. Okay. Okay, maka sesungguhnya solat berjemaah dituntut, sangatlah dituntut kepada kaum muslimin. Hal ini dikatakan demikian kerana pelaksanaan solat berjemaah ini dapat menguatkan ukhuwah antara kita sesama muslim. Okay. Jadinya wa akhiran natamanna lakum an natamakan ala at-tafahum hadza at-taqdim, yakni mutatallibat salatul jamaah kullihi. Okay, dan akhir sekali kami mengharapkan kepada anda, kepada kalian untuk supaya mampu untuk memahami pembentangan kami pada kali ini tentang tuntutan solat berjemaah secara keseluruhannya. Okay.
Hadza faqat minna. Syukran jazilan husni istima'ikum wa tibaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.